Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada malam ini kita masih lagi diberikan kesihatan dan afiat oleh Allah Ta'ala untuk dapat sama-sama kita diberikan peluang sekali lagi untuk menunaikan ibadah salat pada maghrib secara berjemaah. Dan seterusnya kita diberikan peluang tuan-tuan untuk dapat kita beriktikaf, di samping untuk kita menyambung semula pengajian kita pada malam ini bagi menyambung kitab Riyadhus Salihin. Baik, kita akan masuk kepada hadis yang ketiga di dalam bab ini. Wa an Qasim ibni Muhammad qala qalat Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha wa ra'sa faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bal ana wa ra'sa. Baik, apa maksud hadis ini? Hadis ini diriwayatkan daripada Qasim bin Muhammad, ya, Qasim ibn Muhammad, ya. Siapa dia Qasim ibn Muhammad? Iaitu merupakan anak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada perkahwinan baginda dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini anak lelaki pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, anak Nabi sallallahu yang pertama. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan gelaran Abu Al-Qasim, bapa kepada Qasim. Siapa Qasim tu? Anak Nabi SAW. Cuma Qasim ni umurnya tidak panjang, ya, umurnya tidak panjang, dan beliau telah pun dilahirkan oleh Sayyidatina Khadijah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi rasul, ya, sebelum baginda diutuskan menjadi rasul, ya. Baik, dia kata apa? Telah berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidatina Aisyah kata apa? Wa ra'sah, ia mengeluh, alangkah peningnya kepala aku. Orang Arab ni kalau dia sakit kepala, dia tak kata aduh sakit, dia tak kata macam tu. Dia panggil wa ra'sah. Ra'sun ni maknanya kepala. Wah tu, wah dalam bahasa Arab maknanya keluhan, ayat menahan sakit. Kalau kita wah, itu apa dia? Kalau bahasa kita wah cantiknya, itu kagum. Bahasa kita wah tu maknanya kagum. Tapi dalam bahasa Arab wahun maknanya adalah sedang menahan kesakitan atau keluhan.
Mana-mana orang Arab dia akan panggil wa. Kalau dia sakit kaki dia panggil wa rijlah. Kalau tangan wa yadah. Kalau kepala wa ra'sah. Kalau sakit perut wa batnah. Macam tu. Dia semua wa depan. Sebenarnya dia ada wahun, tapi bila dia dah sambung perkataan tu dia tinggal bunyi huruf wa sahaja. Maka Nabi SAW pun berkata, Nabi pun bila dengar Aisyah kata begitu, baginda tersebut bal wa ra'sah, bahkan aku pun sedang sakit kepala. Baik. Berdasarkan kepada hadis ini memberikan kepada kita tentang beberapa pengajaran. Yang pertama, menunjukkan pada kita harus seseorang itu apabila dia sakit untuk dia mengucapkan perkataan aduh, sakitnya, peningnya, dan yang seumpama dengannya lah, adoi ke terpulang, apa-apa perkataan itu dibenarkan oleh agama. Dan perkataan itu sekiranya diucapkan, dia tidak termasuk dalam perkataan yang melawan adat ataupun perkataan yang menentang ketetapan musibah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam kehidupan seseorang itu. Tidak. Dia tak bercanggah. Dia tidak berlawanan. Bahkan ia diharuskan. Yang Islam larang adalah perkataan bukan keluhan, tetapi perkataan yang merujuk kepada mempersoalkan takdir Allah, ataupun perkataan yang memarahi ketetapan Allah atau mencela ketetapan Allah atau mempersoalkan ketetapan Allah. Perkataan-perkataan sebegini yang dilarang. Sebagaimana Nabi SAW pernah menziarahi seorang perempuan yang sedang sakit, ketika mana baginda menziarahinya, dia dalam sakit, dia mengeluh, dengan dia berkata, dia mengatakan bahawasanya wailah, celakanya. Dia kata sakit aku ni, celaka sakit ni, dia kata. Kemudian dia kata tidak ada kebaikan bagiku dengan penyakit ini, la khaira fiyya, tidak ada kebaikan bagi aku dengan kena penyakit ni. Bila dengar macam tu, maka baginda tegur, baginda larang, sebab penyakit ini Allah Ta'ala bagi, musibah ini Allah Ta'ala bagi, dia mesti ada kebaikan, sama ada manusia tahu atau manusia tidak tahu, dan dia mesti ada kebaikan walaupun manusia tidak menyukainya, tuan-tuan. Sebab tak semestinya benda yang kita tak suka tu tak baik. Sebab Allah kata dalam Quran, wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum, semoga apa yang kamu tak suka itulah benda yang paling baik bagi kamu. Semalam kemarin saya tengok video seorang perempuan Palestin dicakap Arab di Timur Ramah oleh wartawan, ketika mana Israel laknatullah ni memberikan arahan supaya 1.1 juta rakyat penduduk yang berada di utara Gaza, mereka bergerak pergi ke selatan. Makcik ni tak pergi, walaupun ada orang nak ajak, tapi dia tak nak pergi, dia nak duduk kat situ. Lepas tu wartawan pun kebetulan ikut dalam rombongan tu, pun berhenti nak temu ramah dia. Tanya kenapa makcik tak pergi, kalau kita pergi ke sana mana tahu kita boleh dapat bantuan kat sana. Takut mereka bom dekat sini nanti mati. Simple je makcik tu jawab. Dia kata pergi atau lari, kita tak boleh melarikan diri daripada kematian. Sebab mati ni ajal yang Tuhan dah tulis. Dia kata kalau dia duduk situ, Allah boleh berkuasa tak bagi dia kena bom tu.
Kalau dia pergi sana bukan bererti dia tidak mati, dia pun boleh mati juga walaupun di sana. Tengok keyakinan mereka pada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia kata, kalaupun aku mati kerana ini, aku berbangga dengan matiku, kerana matiku dalam keadaan dizalimi. Dan aku bersuka cita dengan matiku ini kerana Allah memberikan kerehatan bagi kami penduduk-penduduk di sini daripada kesengsaraan dan kezaliman Yahudi Israel laknatullah ni. Allah bagi kepada mereka kesenangan, maknanya rehat daripada kejahatan mereka, supaya balik jumpa Allah, mereka dapat rezeki daripada Allah Ta'ala. Di mana? Di dalam alam barzakh. Sebab Allah dah kata dah, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu menyangka orang yang dibunuh di dalam medan peperangan ini mati sahaja, mati kosong. Bahkan kata Allah, mereka hidup di sisi Allah. Allah memberi rezeki kepada mereka di dalam syurga. Mereka dalam syurga. Dan bila kata tak ada makan, tak ada minum, dia kata tak apa, tak ada makan, tak ada minum, kami berpuasa. Kami berpuasa walaupun tanpa berbuka. Kami berharap berbukanya kami di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan senang tuan-tuan kita nak cari orang yang tak takut mati ni. Kita kalau disuruh mati malam ni pun kita tak nak mati. Ya. Tak nak lah Ustaz, minta jauh lah. Minta jauh padahal mati tu dekat kan. Imam Ghazali kata benda yang paling dekat dengan kita mati di antara kedipan kelopak mata kita. Hampirnya kematian itu. Tapi mereka tak takut mati sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bagi kepada mereka peluang untuk mati husnul khatimah, mati sebagai syahid. Bukan semua orang Allah bagi peluang, ruang kepada dia untuk dia mati dalam keadaan syahid atau husnul khatimah. Jadi kalau Allah dah bagi peluang, dia kata kenapa perlu menolak? Kenapa perlu lari? Kenapa perlu menjauhkan? Maka ini kehebatan iman mereka tuan-tuan, dan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Okey, maknanya kat sini kita dah ambil pengajaran tadi, tidak menjadi satu kesalahan seseorang itu mengadu atau menyatakan sakitnya kepada doktor untuk dia dirawat. Ini tidak menjadi masalah. Okey, sekarang kita masuk hadis pada fasal yang baru. Memberi tuntunan kepada orang yang akan mati. Tuntunan ni maknanya mengajarkan, ya, mengajarkan, talkinkan kepada orang yang hendak meninggal dunia. Wa an Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang bermaksud daripada Sayyidina Muaz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengakhirkan perkataan terakhirnya itu dengan kalimah la ilaha illallah, melainkan ia akan dimasukkan ke dalam syurga. Baik. Hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidina Muaz ibn Jabal radhiyallahu an, yang mana Sayyidina Muaz ni daripada sahabat Ansar. Dia bukan Muhajirin tapi Ansar, daripada kabilah Bani Khadraj. Ya. Dia masuk Islam tuan-tuan pada umurnya 18 tahun. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah pada tahun perjanjian Aqabah yang kedua, Sayyidina Muaz ni masuk Islam.
Bukan senang tuan-tuan nak cari pemuda masuk Islam, tinggalkan agama datuk nenek mereka, tinggalkan agama keturunan mereka. Ini bukan satu perkara yang mudah. Sebab itulah saya nak kata tuan-tuan, zaman yang kita duduk ni dah semakin jelas apa yang Nabi SAW sebutkan 1400 tahun dulu, ya, di mana umat Islam tu dibenci hanya kerana dia tu Islam, itu saja, tak ada sebab lain. Sebab tu kalau tuan-tuan baca dalam surah Al-Buruj, surah Al-Buruj, Allah ada cerita tentang golongan Ashabul Ukhdud. Ashab Al-Ukhdud, maknanya ayat Quran tu, kisah Ashabul Ukhdud ni, dia bukan untuk Ashabul Ukhdud tu saja, tapi Allah nak bagi tahu sepanjang akhir zaman ni umat Islam akan menghadapi fitnah seperti mana yang dihadapi oleh Ashabul Ukhdud. Allah kata apa? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka dibunuh, mereka diseksa, mereka dibakar dalam parit api itu hanya kerana mereka menyembah Allah, atau mereka kata Allah tu Tuhan mereka. Itu saja. Itu saja. Cuba kalau yang duduk Palestin sekarang ni orang Kristian, tak ada dibunuhnya, ya, semua orang akan bela. Tapi disebabkan kerana orang Islam, hanya kerana dia mengucap syahadah, maka mereka akan dimusuhi. Di merata tempat mereka akan dibenci dan mereka akan dimusuhi. Kerana seolah-olah orang melihat Islam ni Islamofobia, maknanya orang tak suka kepada Islam ni, walaupun pada namanya atau pada nama agamanya atau pada pakaiannya, semua, everything orang tidak suka. Ini zaman yang Nabi dah sebut dah, yang zaman ni akan datang menjelang akhir zaman, ya. Baik, padahal tuan-tuan, dalam kitab tafsir para ulama kata perkataan yang paling ingin diucapkan oleh semua manusia, baik beriman atau kafir, ketika nyawa dia hendak sampai di kerongkongan adalah kalimah la ilaha illallah. Yang benci Islam tu pun masa dia nak mati, perkataan itulah yang dia nak ucap, kalimah itulah yang dia nak lafaz. Sebab bila malaikat maut datang nak menjemputnya, ketika itu perkataan yang paling berharga baginya adalah kalimah la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab bila malaikat tarik roh sampai di bahagian hati kita atau di dada kita, pada ketika itu malaikat akan bertanya, wahai roh, keluar kamu sebagai seorang mukmin atau keluar kamu sebagai seorang kafir? Kalau roh tu roh orang mukmin, hatinya akan terpancar kalimah la ilaha illallah, walaupun lidahnya tak boleh ucap. Bukan semua orang boleh mengucap masa menghadapi saat sakaratul maut. Bukan semua Allah bagi kemampuan untuk mengucap, tapi sekurang-kurangnya dekat hatinya itu terpancar kalimah la ilaha illallah. Lantas malaikat tahu dia ni mati sebagai seorang mukmin, barulah diangkat nyawanya sampai ke kerongkongan dan hingga ditarik melalui ubun-ubunnya. Tapi kalau bila nyawanya sampai, rohnya sampai di bahagian jantung ataupun hatinya, bila disebut kalimah apa yang keluar, ketika itu orang kafir, orang munafik, orang musyrik, mereka terlihat itulah perkataan yang paling bermakna bagi mereka. Tapi bila mereka nak mengucapnya, segera malaikat meragut rohnya cepat-cepat sehingga sampai di kerongkongannya, supaya kalau mereka dapat melafazkannya pun Allah dah tak terima. Sebagaimana yang berlaku kepada Fir'aun, ya, Fir'aun masa dia nak mati, dia tahu kalimah yang boleh selamatkan dia adalah la ilaha illallah.
Tapi oleh kerana dia nak ucap, Jibril alaihissalam ambil tanah dan sumbatkan ke dalam mulutnya supaya terhalang dia daripada mengucapkan kalimah tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana itulah kalimah yang paling hendak, yang paling bernilai bagi manusia apabila menjelang matinya. Apabila menjelang matinya. Baik, berdasarkan pada hadis ini, Nabi SAW sebut, sesiapa yang mengakhirkan pada saat kematian sakaratnya itu, ucapan terakhir yang dia ucapkan adalah kalimah la ilaha illallah, melainkan Allah akan masukkannya ke dalam syurga. Ini menunjukkan kepada kita tentang kelebihan fadilat kalimah la ilaha illallah. Itu satu. Maknanya dalam saat kita nak mati, Allah tak suruh kita ucap kalimah lain. Kalimah ni saja Allah pilih. Kenapa? Sebab kalimah ini adalah kalimah tauhid. Masa kita nak mati, ibu tuan-tuan sekalian, kita akan kena fitnah sakarat. Banyak orang sebut sakaratul maut, tapi orang tak tahu fitnah saat sakarat. Maknanya ketika manusia nak berhadapan dengan mati, dia ada fitnah-fitnah dia. Dia ada ujian-ujian dia. Ujian yang pertama adalah mereka didatangi oleh iblis dan syaitan. Iblis dan syaitan datang menyamar jadi wajah mak ayah mereka, wajah adik-beradik, wajah orang-orang yang mereka sayang, orang-orang yang mereka kenali. Dan iblis dan syaitan menyuruh dia, jangan ucap kalimah ni. Saat dia diajarkan kalimah ni, jangan diucapkan. Sebaliknya mereka akan kata, matilah kamu pada agama-agama yang lain. Ini fitnah yang pertama yang kita kena hadapi saat hendak berhadapan dengan sakarat, sebelum datangnya malaikat maut mencabut nyawa. Ini fitnah ni dulu kita akan hadapi. Ya. Kemudian antara fitnah yang dihadapi oleh manusia itu pada saat sakaratnya itu adalah merupakan fitnah daripada Allah Ta'ala mempamerkan, menzahirkan sama ada kebaikannya atau dosanya yang dia lakukan sebelum dia mati. Contoh, kalau dia ada buat dosa sebelum dia mati, ataupun dosa-dosa yang sebelum tu yang dia belum taubatkan, saat nak menjelang matinya akan dipaparkan dengan secara sepintas lalu semua dosa-dosa yang belum dia taubat atau yang belum Allah ampunkan baginya. Itu masa tu yang Allah sebut dalam surah An-Nisa, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Allah kata ketika nyawa manusia nak sampai kepada ajal, masa itulah mereka berkata, wahai Tuhan, aku nak taubat sekarang. Allah kata, kenapa sekarang? Kenapa sekarang? Maknanya sebelum manusia mati, fitnah kedua akan terpapar. Dia akan tengok macam ada satu skrin. Dia akan tengok semua dosa-dosa dia yang belum diampun oleh Allah, atau yang belum dia minta ampun pada Allah, atau dosa dia kepada manusia. Yang ketiga, antara fitnah pada saat kematian itu juga, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlihatkan kepadanya tempat kembali rohnya. Maknanya di mana tempat rohnya itu akan dikembalikan. Ini 3 bentuk fitnah yang dihadapi. Baik. Jadi kenapa tujuan kena sebut la ilallah ni? Kalau kita diajar sebut la ilallah, kalimah ni makin kuat dalam hati orang beriman, maka dia boleh melawan tipu daya syaitan tadi tu, yang suruh mati atas agama lain tu, dia boleh lawan. Itu sebab yang pertama. Yang kedua, nak memastikan kalimah ini kalimah terakhir yang kita ucap, sebab takut-takut sebelum kita mati kita ada terucap atau tergelincir lidah
atau terpercaya atau terbuat benda-benda yang syirik yang kita tak sedar. Sebab tu Nabi juga pesan dalam sebahagian riwayat, sebelum kita tidur, kalau nak mati dalam keadaan tauhid, jangan meninggalkan baca surah Al-Kafirun. Baca surah Al-Kafirun. Kalaulah ada ia terbuat sesuatu benda yang tersilap sebelumnya, melainkan dia tidak akan mati dalam keadaan syirik, dia tetap akan mati dalam keadaan tauhid. Itu menunjukkan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan sebagai seorang Islam. Cara dia mesti jadikan itu kalimah terakhir yang kita ucapkan pada bibir kita ataupun pada lisan kita. Kerana kalimah inilah yang menyebabkan kita dapat syafaat, tidak kekal dalam neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Dan juga siapa yang sebelum mati disebut kalimah la ilaha illallah, semua saki baki dosanya Allah ampunkan, Allah gugurkannya, dan dia kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Baik. Hadis yang kedua, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarkanlah kepada orang yang hendak mati di kalangan kamu itu sebelum ia mati dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Ajarkan Nabi kata. Laqin. Talqin ni maknanya ajar dia sebut satu-satu. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan satu-satu. La disebut la ilaha ilaha illa illa Allah Allah. Macam tu. Bukan kita sebut satu kalimah lalu disebut satu kalimah. Talqin ni maknanya kita ajar orang tu ucap satu perkataan demi satu perkataan. Itu maksud talqin. Ya. Baik, kalau dia tak mampu sebut la ilaha illallah, boleh juga memadai kita ajar dia menyebut Allah. Boleh juga. Ya? Tidak menjadi masalah. Cuma ulama beza pendapat. Kalau dia tu orang Islam, cukup sekadar ditalkinkan dia la ilaha illallah. Tapi kalau dia itu orang bukan Islam atau ahlul kitab, jika nak diajarkan dia talqin masa saat dia nak mati, kerana talqin ni bukan untuk orang Islam saja, dia juga boleh ditalqin kepada orang bukan Islam. Sebab kita dah cerita sebelum ni, Nabi SAW pernah ziarah seorang Yahudi yang nak meninggal dunia. Nabi ajar dia, talqinkan dia ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kalau dia ucap perkataan tu, dia telah menjadi Muslim. Kalau dia mati pada ketika itu, maka dia telah mati sebagai seorang yang beriman. Cuma ulama berbeza pendapat. Ada pendapat kata dia kena juga sebut Muhammad Rasulullah, tak boleh la ilallah saja. Tapi ada pendapat para ulama kata kalau dia sebut la ilaha illallah, maka itu sudah mencukupi merujuk kepada dia masuk Islam mengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Sebab apa dikira dah cukup? Sebab syariat Nabi lain telah pun dimansuhkan, kerana yang hanya kekal adalah syariat Nabi Muhammad SAW sahaja. Ya? Itu ada khilaf lah. Ada ulama letak syarat kena sebut Muhammad Rasulullah, ada yang kata tak perlu sebut, memadai dengan kalimah la ilaha illallah sahaja. Ya. Tapi tuan-tuan, nak sebut kalimah la ilaha illallah ni masa nak meninggal bukan senang. Ya, bukan satu benda yang mudah. Tak semua orang Allah bagi rezeki untuk diucapkan perkataan itu. Tak semua. Sebab apa? Sebab sakit, menghadapi sakit mati itu sendiri sangat berat, hingga manusia tak mampu nak berkata-kata.
Bukan sekadar sakit, nak tahan sakit tu macam kita kalau tengah sakit. Kadang-kadang kita nak cakap tu pun susah. Contoh macam orang sakit gigi. Sakit gigi. Berapa? Baik. Cakap air je dengar. Bukan baik, air. Sakit. Nak cakap tutul pun tak apa nak jelas. Tak apa nak nyata. Ya. Tetapi kita, seseorang mukmin tu boleh cakapkan benda ini, kata para ulama, dengan beberapa sebab. Yang pertama, jika Allah memberikan rahmat, turunkan rahmat kepada dia, lalu Allah membenarkan dia menuturkan kalimah itu sebelum saat matinya. Sebab tu dalam hidup kita ni selalu minta pada Allah, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an tarhamni wa taghfirli. Itu doa daripada anak Sayyidina Umar. Dia tak pernah tinggal, ya Allah, aku memohon padamu, aku meminta kepadamu dengan keluasan rahmatmu yang kau liputi pada semua alam ni, turunkanlah kepada aku dan ampunkanlah aku. Sebab kita harap masa kita memerlukan kebaikan, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan tertekan, kita harap rahmat Allah tu turun. Antaranya sewaktu kita nak menghadapi mati, supaya kita dapat lancar menyebutkan kalimah la ilaha illallah. Yang nombor dua, cara nak boleh lafaz kalimah tu mesti istiqamah. Mesti istiqamah. Maknanya setiap hari kalimah la ilaha illallah ni never miss. Tak pernah tinggal. Selalu kita mengingatinya dan selalu kita melaziminya dan selalu kita menyebutnya. Bukan kita sebut la ilaha illallah ni masa tahlil je. Ada orang mati je baru sebut la ilaha illallah. Kalau tak zikirlah dia la ilaha illallah tu. Bila pula tunggu lupa la ilaha illallah, lupa saya. Yang tu satu lagi. Ini tidak. Maknanya ucapan itu, zikir tu menjadi kelaziman dia, mengisi masa lapang dia atau masa kosong dia. Maka itulah kalimah yang paling bernilai, yang kita jangan meninggalkannya sama sekali, kerana kelebihan dan fadilatnya juga adalah sangat besar, ya. Baik, adapun kalimat mauta bererti orang mati atau orang yang akan mati, mengingat pada hadis yang di atas untuk mengusahakan supaya penghabisan kalimat orang itu di atas kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. Ini satu kalimah yang agung, yang mana kata para ulama, semua alam ni takkan Allah ciptakan melainkan di atas kalimah ini, melainkan di atas kalimah ini. Bahkan ada riwayat mengatakan sebelum roh anak cucu cicit Nabi Adam ni ditiupkan ke dalam janin, ketika dia berada dalam rahim ibunya, Allah akan tanya, masa di alam roh, semua roh-roh ni Allah akan tanya, alastu bi rabbikum, apakah aku Tuhan kamu? Mereka jawab ya. Apakah ada Tuhan selain aku? Mereka jawab la ilaha illallah. Tapi bila dah tiup roh masuk dalam janin, keluar saja terus syirikkan Allah Ta'ala. Sebab tu ulama kata, mana-mana bayi walaupun daripada keluarga kafir, bapaknya kafir, ibunya kafir, tapi kalau dia keluar dalam keadaan dia belum lagi baligh, lalu dia mati, dia dikira mati dalam fitrah. Sebab ketika di alam roh mereka memperakui tiada Tuhan melainkan Allah. Baik, okay, kita berhenti sampai situlah tuan-tuan untuk malam ni. Sebab suara saya kurang, tekak saya sakit sikit hari ni. Nanti insya-Allah kita akan sambung untuk tajuk yang baru mengenai apa yang dibacakan ketika memejamkan mata orang yang mati. Maksudnya ketika kita nak tutup mata orang yang meninggal tu, sebahagian juga ulama kias ketika kita nak tutup kubur dia, bukan tutup mata dia saja. Masa kita nak ratakan kuburnya, nak masukkan tanah, ratakan kuburnya, kan, nak letak papan tu, pun boleh dibacakan doa inilah, bacaan doa ini. Baik,
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.